Tiba-tiba mulut dia ditutup guna towel dan body dia dicampakkan ke dalam bilik bawah tanah. Dan di situlah dia terkurung selama 24 tahun. Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya. Walaupun dah agak terlambat sikit, tapi still raya kan. Raya kan sebulan. Walaupun yelah orang kata kita beraya dalam keadaan yang tak begitu meriah seperti sebelum-sebelum ni, tapi still juga kita masih lagi boleh menyambut dengan cara kita yang tersendiri. Okey, hari ni aku tak nak cakap banyak. Aku nak kongsikan dengan korang sebuah kisah kriminal yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan hati. Stay tune guys. Aku nak tanya korang, apa perasaan korang bila korang terpaksa berada dalam sebuah bilik kecil, korang tak dapat tengok matahari, duduk je dekat bilik tu. Mesti korang nak gila kan? Aku rasa 1 hari ataupun 2 hari pun kita dah tak mampu bertahan. Percaya atau tak, perkara yang aku cakap tadi telah berlaku kepada seorang gadis cantik yang bernama Elizabeth Fritz. Dan apa yang lebih malang, Elizabeth telah dikurung di dalam bilik bawah tanah oleh ayahnya sendiri yang bernama Joe Fritz untuk dijadikan hamba. Korang faham-fahamlah hamba apa ya? Selama 24 tahun. Tak boleh tengok cahaya matahari, tak boleh tengok hujan, tak boleh tengok udara luar. Korang bayangkan, dia diserang oleh ayahnya sendiri, dirogol berkali-kali sehingga dia melahirkan 7 orang anak bersama ayahnya. Sorry guys, aku memang terlebih emosi hari ni. Tapi sebelum tu, kita nak teruskan kepada emosi kita. Kita kaji dulu tentang latar belakang Joseph Fritz. Okey, Joseph Fritz ni, dia dilahirkan pada tahun 1935 di Amsterdam, Austria. Pada tahun 1956, iaitu ketika dia berusia 21 tahun, dia telah dikahwinkan dengan seorang gadis yang berusia 19 tahun pada ketika itu, bernama Rosemary, iaitu merangkap ibu kepada Elizabeth. Dan perkahwinan mereka berdua ni dikurniakan 7 orang anak, termasuklah Elizabeth Fritz. Elizabeth dilahirkan pada 6 April 1966. Pada dasarnya, Elizabeth ni merupakan seorang gadis yang cantik, baik hati, periang di mata rakan-rakan dia. Tapi sebenarnya, ketika dia berusia 11 tahun, dia sudah mengalami penderaan dari segi fizikal dan juga dari segi mental oleh ayahnya sendiri. Ketika dia berusia 15 tahun, dia telah menamatkan pengajian dia dan dia mula berfikir untuk cari pekerjaan di luar. Pada tahun 1983, dia pernah cuba untuk melarikan diri. Bukan cubalah, pernah larikan diri daripada rumah dan tinggal di rumah kawan dia. So kat situ pun kita dah tahu dia memang tak happy tinggal bersama family dia. Okey, sekarang kita nak pergi kepada kronologi kes. Macam mana berlakunya kejadian dia dikurung di bilik bawah tanah. Macam mana menjadi macam tu? Kejadian yang mengerikan dalam hidupnya berlaku pada 28 hari bulan 8 1984, iaitu ketika Elizabeth berusia 18 tahun. Pada permulaan, si gila Joseph ni tadi, dia telah minta tolong kepada anaknya untuk turun ke bilik bawah tanah dan bantu dia baiki pintu dekat sana. Korang nak tahu tak, sebenarnya dia ni dah plan, dia dah buat bilik tu 2 tahun. Untuk dia kurung anak dia dekat bawah. Maksudnya dia dah rancang semua ni. Gila ke tak gila korang? Dan ketika dia cuba nak bantu ayah dia, tiba-tiba mulut dia ditutup guna towel dan body dia dicampakkan ke dalam bilik bawah tanah. Dan di situlah dia terkurung selama 24 tahun. Setelah kehilangan, ibunya Rosemary pun rasa, mana anak dia ni, dah gelabah lah rasanya ni. Dia pun pergilah buat laporan polis untuk mengatakan kehilangan anaknya. Jadi beberapa minggu setelah kehilangan anaknya, Rosemary dan Joseph Fritz tiba-tiba mendapat sepucuk surat dari Elizabeth. Surat tersebut mengatakan bahawa jangan cari saya lagi, saya bahagia dengan kehidupan saya sebab saya tak selesa dan saya tak nak lagi berada dalam keluarga tu. Kalau korang semua cuba untuk cari saya akan keluar daripada negara ni. Jadi sejak mendapat surat itulah Rosemary
telah menyuruh pihak polis untuk memberhentikan segala pencarian terhadap anak. Korang rasa Elizabeth akan tulis ke macam tu? Siapa lagi kalau bukan kerja si Joseph tu? Dialah yang menyuruh anaknya, paksa anak dia untuk tulis surat macam tu. Jadi sepanjang berada di bilik bawah tanah, Joseph dia akan turun hampir setiap hari untuk tengok Elizabeth lah. Dan kadang-kadang 3 kali seminggu macam tu. Untuk bawa makanan dan segala kelengkapan lain lah. Tapi korang rasa nak bawa makanan je ke? Dirogolnya anaknya berkali-kali korang. Dan seperti yang aku katakan pada korang tadi, sepanjang berada di bilik bawah tanah tu, dia telah melahirkan 7 orang anak bersama bapa dia sendiri. Apa punya bapa lah kau ni? Memang kau tempah tiket pergi neraka lah. Sorry guys, emo. Lepas dia melahirkan, baby tu terus meninggal. Dan korang nak tahu tak macam mana cara Joseph Fries ni tanam anak dia? Dia tak tanam tau. Dia keluarkan anak dia dan dibakar je macam tu. Macam kau bakar sampah tu. 3 orang anaknya daripada 7 orang, iaitu Lisa, Monica dan Alexander, telah dibawa naik ke atas untuk tinggal bersama Joseph dan isterinya. Dan korang nak tahu tak macam mana dia bagi tahu bini dia pasal 3 orang anak ni? Dia buat konon-konon, terjumpa. Yang anak siapa yang depan rumah kita? Macam gitulah. Yang si bini Rosemary ni pun satu, takkanlah dia tak dapat syak apa-apa pasal suami dia ni. Jadi 3 orang anak lagi masih tetap berada dengan Elizabeth di bilik bawah tanah yang bernama Kirsten, Stephen dan juga Felix. Mereka sentiasa diugut, diancam oleh Joseph kiranya cuba untuk melarikan diri. Naas kau. Macam itulah. Tak lama lepas tu, Joseph ni mulalah melakukan penambahbaikan sikit ke dalam bilik bawah tanah tu. Dimasukkannya peti, apa lagi, microwave. Dia ingat cukup lah tu. Masukkan TV, peti, microwave apa semua tu. Tapi guys, apa yang buat aku terharu sangat dengan sikap Elizabeth adalah kasih sayang dia terhadap anak-anaknya. Walaupun dalam keadaan yang serba kurang, hidup dalam keadaan yang sempit, tak selesa, dia still lagi bagi pendidikan pada anak-anak dia. Dia ajar anak dia membaca, menulis. Ya Allah, macam tu sekali perjuangan seorang ibu. Dia tak nak anak-anak dia buta huruf, dia tak nak anak dia tak ada pendidikan dalam hidup. Ya Allah, serius, memang sedih sangat. Serius. Kadang-kadang, time si Joseph gila ni, dia meroyan, dia akan stop untuk hantar makanan dekat bilik bawah tanah. Dia ni buat cerita macam-macam. Dia bagi tahu dekat anak-anak dan juga Elizabeth bahawa dekat pintu tu ada elektrik kat pintu tu. Korang jangan cuba nak larikan diri. Lepas tu dekat dalam bilik ni, bila korang buka je pintu, dia ada gas beracun. Siap korang, matilah korang kat dalam bilik ni. Sebenarnya, semua yang dicakap oleh Joseph tu tak wujud pun. Dia hanya tipu je. Ya Allah, aku tak dapat bayangkan betapa traumanya budak-budak tu. Pada 19 April 2008, tiba-tiba anaknya yang bernama Kirsten jatuh sakit dan memang perlukan rawatan doktor. So, sebagai seorang ibu, Elizabeth ni dia dah merasa macam, tak boleh ni, aku kena bawa anak aku pergi hospital walau macam mana cara sekalipun. Dan dia pun mulalah merayu Joseph, tolonglah bawa Kirsten ke hospital. Saya janji saya tak akan buka mulut, saya janji saya tak akan buat apa-apa dan saya akan balik pada bilik bawah tanah ni. Pergi hospital sekejap je. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Joseph bersetuju untuk bawa Kirsten ke hospital. Dan pada masa itulah, buat pertama kali setelah 24 tahun, Elizabeth dapat melihat cahaya matahari. Dia dapat rasa udara dekat luar. Jadi kes ini sedikit demi sedikit mula terbongkar apabila Elizabeth Fries memberitahu bahawa nama sebenarnya adalah Elizabeth Fries yang telah dikurung oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun. Tapi sebelum Elizabeth menceritakan kepada pihak polis, dia minta sangat-sangat pihak polis berjanji kepadanya, selepas ni tolong jangan bawa dia jumpa ayah dia lagi. Kalau boleh dia tak nak tengok muka ayah dia walau sesaat. Dia tak nak jumpa. Setelah pihak polis berjanji padanya, dia pun mulalah menceritakan daripada detik pertama dia telah dihumban ke dalam bilik tu sehinggalah sekarang. Akhirnya setelah persidangan demi persidangan, pada 19 Mac 2009, Joseph Fries telah dijatuhkan hukuman yang memang aku rasa setimpal dengan segala perbuatan yang dia buat, iaitu hukuman penjara seumur hidup. Kenapa tak hukuman mati je dekat dia? Bagi aku, kalau hukuman mati, dia tak akan dapat berasa apa yang anak dia rasa selama ni.
Biar dia hidup dalam penjara tu seumur hidup. Biar dia rasa macam mana kena kurung dengan orang. Biar dia rasa semua tu. Apa yang dia dah buat kat anak dia. Dia dah ambil zaman remaja anak dia. Dia dah mengandungkan anak dia. Pada permulaannya setelah bebas, Elizabeth dan anak-anaknya memang dia mengalami kesukaran untuk hidup secara normal. Yelah, korang bayangkanlah 24 tahun dekat bilik bawah tanah tu. 3 orang anak yang telah dijaga oleh Elizabeth di bilik bawah tanah mengalami trauma yang agak dahsyat juga. Contohnya apabila lampu terpadam, diorang akan terkejut, dan bila tiba-tiba bunyi pintu ditutup. 3 orang anaknya yang telah dijaga oleh Joseph dan Rosemary pada permulaannya memang memberontak dan tak dapat terima dengan apa yang diorang lalui. Dan macam mana diorang nak terima dengan mudah bila kita ingat mak kita tu dah tinggalkan kita. Tapi sebenarnya mak kita dan adik-adik kita yang lain ada dekat bilik bawah tanah. Dalam rumah yang sama dengan kita. Memang tak mudah untuk diorang terima semua tu. Tapi sekarang aku dengar cerita diorang dah mula dapat biasakan diri. Diorang dah kembali hidup normal lah seperti orang lain. Elizabeth pun dah mula bawa kereta, pergi shopping, dah boleh pergi beli barang sendiri. Anak-anaknya pun dah mula rapat antara satu sama lain dan mula bergelak ketawa lah. Sebenarnya korang, kisah ni kan betul-betul buat aku marah. Dan aku rasa dan aku yakin sangat-sangat korang pun sama juga macam aku. Seorang ayah yang sepatutnya menjadi pelindung kepada anak dia dan kepada cucu-cucu dia. Tapi sanggup merampas zaman remaja anak dia macam tu je. Okay guys, sampai sini saja cerita yang aku nak kongsikan dengan korang. Tapi kalau korang ada info tambahan dan mungkin ada dalam kalangan korang yang tahu kat mana Elizabeth duduk sekarang. Pernah ternampak dia ke? Mana tahu kan? Korang boleh komen dekat bawah. So, sampai sini saja. Kita berjumpa untuk next video. Selamat Hari Raya korang. Selamat Hari Raya. Bye.